Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali dalam channel Cikgu Kimia Handsome Master Kimia SPM. Jangan lupa terus menyokong kami dengan menonton video-video PDP kami, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM, dan terus subscribe, like channel kami ya. Okey, jadi kita nak bincang pada kali ini masih lagi kimia tingkatan 5, tajuknya ialah sebatian karbon. Okey, sebatian karbon, dan perbincangan kita pada kali ini fokus kepada isomerisme untuk alkena. Jadi kalau pelajar-pelajar yang mengikuti kami, kita telah membincangkan ya isomerisme untuk alkana sebelum ini. Ya, sebelum ini kita dah bincang untuk alkana. Baik, pelajar boleh rujuk video kami sebelum ini ya. Untuk alkena, untuk kita bentuk isomer untuk alkena, ada beberapa perkara pelajar perlu tahu ya. Ini sekadar tips saja. Yang pertama, bila kita lukis isomer, kita lukis dulu struktur alkena yang lurus dulu. Okey, struktur yang lurus macam biasa. Yang kedua, untuk kita bentuk isomernya, untuk alkena ni mudah saja, kita hanya perlu alihkan kedudukan ikatan ganda 2. Okey. Kalau kita alihkan kedudukan ikatan ganda 2, kita dapat struktur yang sama. Maka kita pergi kepada yang ketiga. Kita pendekkan rantai karbon alkena dan kita buatkan cabang. Okey, yang ini macam alkana juga, sama saja. Kita buatkan cabang. Yang keempat, okey, kita akan dapat struktur yang berbeza dengan cara kita alihkan kedudukan, sama ada ikatan ganda 2 nya ataupun kita alihkan kedudukan cabangnya. Mana-mana boleh, tak ada masalah ya. Dan ingat, satu kaedah dia mudah saja. Kadang-kadang kita lukis, kita dapat strukturnya sama, strukturnya berbeza, kita dapati strukturnya berbeza bila kita lukis. Tapi kita nak tahu struktur ini berbeza ke tidak, isomer ke tidak, kita namakan. Andai kata kita lukis itu, kita nampak macam berbeza, bila kita namakan, ya, namanya sama, bermakna itu adalah struktur yang sama. Ingat struktur yang sama sahaja. Baik, kita akan tengok satu persatu ya. Yang pertama, kita tengok ahli pertama untuk alkena, C2H4. Okey, C2H4. Pelajar perhati betul-betul supaya faham. Okey, C2H4 ini formulanya ialah formula struktur macam ni ya, C2H4. Okey, H ni saya tak lukis sebab saya nak cepat. Okey, inilah strukturnya. Dan inilah saja yang ada, tidak ada struktur yang lain. Bermakna C2H4 ini tiada isomer. Sebab dia hanya ada satu struktur sahaja. Okey, kemudian kita ada pula yang kedua, C3H6. Okey, C3H6 ini ya, yang pertama, ni C3, kita letakkan double bond pada karbon pertama dan kedua. Okey, kita isikan H-nya. Okey, ini satu strukturnya, struktur yang pertama. Okey, kemudian kita nomborkan. Nombor alkena, sebagaimana kita belajar dulu, kita mesti nomborkan daripada karbon yang hampir dengan double bond. Okey, kena nombor pada kiri. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga. Bermakna nama dia, kalau 3 karbon, prop. Awalannya kan. Okey, double bond berada pada karbon pertama dan kedua. Bermakna kita letak sini, kalau kita letak nombor lah, prop 1 ena. Perhati dulu betul-betul supaya faham ya. Okey, yang kedua, kita sebut tadi, kita alihkan double bond. Alihkan pula ke kedudukan sebelah kanan. Begitu kedudukannya. Okey, di sini kita mesti nomborkan daripada kanan. 1, 2, 3. Double bond berada pada karbon pertama dan kedua. Dari sini namanya, kita akan dapat nama yang sama, prop 1 ena juga. Ingat ya, nombor di tengah ini merujuk kepada kedudukan ena. Ena ni ganda 2. Bermakna struktur 1 dan struktur 2 ini ada struktur yang sama. Struktur yang sama. Jadi, ya, sebab itu bila prop ena, kita tak tulis prop 1 ena. Sebab dia tidak ada struktur lain, satu struktur saja. Maka nama dia kita panggil dia propena sahaja. Ini. Okey, nampak?
So, strukturnya satu saja. Walaupun nampak macam dua, sebenarnya satu dan dua yang sama. Maka C3H6 juga tiada isomer. Okey. Yang seterusnya kita ada C4H8. Ya. Okey, C4H8 struktur yang pertamanya kita ada C4. 1, 2, 3, 4. Kita letak double bond sebelah kiri dulu. Okey, kita isikan H. Jangan tak isi ya. Ini nak tunjuk je. Okey, rantai kabel terpanjang dia yang ini. Kita nomborkan. Nombor mesti sebelah kiri dulu sebab double bond dekat dengan kiri. Kabel pertama, kabel kedua, kabel ketiga, kabel keempat. Bermakna namanya ialah boot. Untuk 4 boot ya. Double bond berada kabel pertama dan kedua bermakna boot 1 NA. Okey. Struktur yang kedua, kita hanya perlu alihkan saja double bondnya daripada kabel pertama tadi kepada kabel yang kedua. Kita akan dapat struktur macam ni. Okey, ya, perhati betul-betul. So, rantai kabel terpanjang dia yang ini 4. Double bondnya di tengah-tengah bermakna kita boleh nomborkan daripada kiri boleh pada kanan pun boleh. Okey, kita nombor pada kiri contoh ya. 1, kabel pertama, kabel kedua, kabel ketiga, kabel keempat. Bermakna double bond berada, okey 4 kabel tadi ya. Boot lah, 4 kabel, boot. Double bond berada kabel kedua, ketiga bermakna boot 2 NA. Okey. 2 merujuk kepada nombor 2 di tengah ini merujuk kepada kedudukan double bond NA ya. So 2 boot 2 NA. Yang pertama tadi boot 1 NA. Okey. Bermakna bila masuk kepada kabel keempat boot, maka nama untuk alkena barulah ada nombor di tengah. Sebab apa? Sebab kita ada boot 1 NA, kita ada boot 2 NA. Nampak? Ya, dia ada 2 yang berbeza. Kalau kita kata boot NA tak tepat, ya. Dia mesti tengok kedudukan double bond. Sama ada boot 1 atau boot 2. Tapi propena dia tak ada nombor di tengah. Prop 1 tak ada. Sebab apa? Sebab propena dia tidak ada isomer. Butena dia ada isomer. Maka kita kena letak nombor di tengah ni ya. Nombor boot 1, boot 2 ni. Okey, kalau kita kata kita nak alih pula ya. Yang ketiganya nak alih pula kedudukan yang ke double bond ke sebelah kanan lagi. Kita tengok macam ni. Ni contoh ya. Okey, double bond alih pula ke sebelah kanan dapat macam ni. So, rasa-rasa macam lain kan? Tak apa, kita namakan. Okey, rantai kabel panjang yang ni. Tapi kali ni kita kena nomborkan daripada sebelah kanan. Sebab double bond dekat dengan kanan. So, kabel pertama, kabel kedua, kabel ketiga, kabel keempat. So, double bond antara 1 dan 2 juga. Bermakna kita akan dapat nama yang sama juga, iaitu boot 1 NA. Bermakna yang kedua dan pertama ni benda sama. Maka tak perlulah kita lukis yang ketiga ni. Sebab sama saja. Okey, bila kita tak boleh ubah kedudukan double bond tadi, guna berfungsi, kita pendekkan rantai kabel. Tengok ya. So yang ketiganya, yang ketiga tadi salah ya. Yang ketiganya kita pendekkan daripada 4 jadikan 3. Okey, double bond letaklah di mana-mana pun tak apa. Satu lagi kita buat cabang. Ni cabang ni. Okey, kita lengkapkan hidrogen. Okey, so rantai kabel terpanjang kita yang ini. Nampak ya? Okey, nak nombor pada mana? Nombor mesti yang hampir dengan double bond. So bermakna hujung sebelah kiri pada dekat dengan double bond. So inilah kabel pertama, kabel kedua, kabel ketiga. Dan ini ialah cabang. C1H3 cabangnya adalah metil. Jadi namanya adalah bila 3 kabel bermakna prop. Ingat, prop tidak ada nombor di tengah. Nombor hanya start dengan boot. So terus propena. Okey. Ada metil. Letak metil sebenarnya. Metil. Metil berikatan pada kabel ke berapa? Kabel kedua. So 2 depannya. 2 dash metil propena. Okey, boleh ya? Okey, kemudian kita alihkan. Alih ni boleh alih dua-dua. Nak alih double bond boleh, nak alih cabang pun boleh. Contoh, kalau boleh alih lah ya. Kalau kita rasa nak buat lagi, kalau ada lagi isomer mungkin, cubalah. Katakan kita alih kedudukan double bond sini pula. Sebab cabang tak boleh alih kat situ je. Ya, sebab kita hanya ada 3 kabel.
Kalau 4 karbon boleh alih cabang. Sama juga kita lihat sini. Nak tahu sama tak sama kita namakan. Kita namakan rantai karbon panjang ini. Tapi kali ini double bond berada sebelah dekat kanan. So mula kanan nombornya 1, 2, 3. Double bond berada pada karbon pertama kedua juga. So propena juga 3 karbon. Okey, ada cabang di sini. Karbon kedua. So cabangnya metil. Metil 2 metil propena. Jadi sebenarnya 4 dengan 3 ni tengok namanya sama. Benda yang sama. Bermakna yang 4 ni tak adalah salah. So bermakna untuk C4H8 dia hanya ada 3 isomer sahaja. Ya, kita tak boleh nak ubah dah. Itulah. Ya. Okey. Jadi pelajar boleh terus cuba untuk C5H10. Cuba buat. Dan insyaAllah bila kita cuba buat kita akan faham. InsyaAllah. Jadi kita berhenti sekarang ini. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa terus menyokong kami untuk subscribe channel kami insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.